Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam. Berita seterusnya dipetik dari PH Online bertajuk Muhammad Baki syak Najib terbabit, perancangan projek usaha sama 1MDB. Berita penuh, bekas pengurusi One Malaysia Development Berhad 1MDB, Tan Sri Muhammad Baki Saleh memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini beliau mengesyaki Datuk Seri Najib Razak terbabit dalam perancangan berkaitan projek usaha sama antara Syarikat Pelaburan Strategik Negara dan Petro Saudi International Ltd PSI. Muhammad Baki yang juga saksi pendakwaan ke-13 ketika menjawab soalan peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah pada sesi pemeriksaan balas berkata disebabkan itu beliau tidak menemui bekas Perdana Menteri itu sebelum meletak jawatan pada 2009. Muhammad Baki berkata apa yang menguatkan lagi rasa curiganya terhadap Najib ialah bagaimana kaedah suntikan dana AS 1 bilion oleh 1MDB melalui usaha sama itu dipersetujui. Muhammad Baki berkata, rasa curiga itu timbul kerana projek usaha sama berkenaan dilakukan dengan tergesa-gesa yang turut menimbulkan rasa tidak selesa dalam kalangan ahli lembaga pengarah BOD yang lain ketika mesyuarat BOD pada 18 September 2019 apabila mereka mengetahui kaedah pelaburan itu dilaksanakan. Dalam mesyuarat BOD pada 26 September, BOD mengambil keputusan untuk meluluskan projek itu tertakluk kepada beberapa syarat. Sekali lagi BOD mengingatkan pengurusan untuk mematuhi beberapa syarat. Tetapi pada masa sama, perjanjian usaha sama itu ditandatangani dengan dana bagi projek berkenaan dibahagikan menyebabkan kami berasa terkejut, katanya pada perbicaraan terhadap Najib dalam kes pindaan laporan akhir pengauditan 1MDB. Mahkamah sebelum ini diberitahu dalam perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB dihadapi Najib melalui kerjasama 1MDB, PSI itu, 1MDB menyuntik dana berjumlah AS 1 bilion sebagai modal permulaan yang dibayar secara tunai. Bagaimanapun, daripada jumlah itu, AS 700 juta dilencongkan ke dalam syarikat Goodstar Ltd yang kemudian didapati merupakan sebuah syarikat yang mempunyai kaitan dengan ahli perniagaan dalam buruan Lotek Jo atau Jolo. Mahkamah juga diberitahu bahawa perjanjian usaha sama 1MDB Petro Saudi PSI meninggalkan hutang berjumlah AS 700 juta berpunca daripada pindahan dana 1MDB kepada Goodstar. Muhammad Syafiee kemudian mempersoalkan mengapa saksi menyalahkan Najib sedangkan pihak pengurusan yang tidak mengikut arahan BOD dan beliau, Muhammad Baki, juga tidak memberikan taklimat kepada Najib berhubung ketidakpatuhan itu. Muhammad Baki berkata beliau boleh merumuskan bahawa jika tidak kerana panggilan telefon yang dibuat Najib melalui telefon Jolo, BOD tidak akan mempercepatkan projek usaha sama itu yang boleh dibuat mengikut proses normal. Pada peringkat itu, Muhammad Syafiee menyatakan bahawa saksi tidak menjawab soalan dan asyik mengulangi perkara sama setiap kali ditanyakan mengapa beliau mengesyaki Najib. Saya bersama kamu dan mahu hentam pengurusan. Kenapa kamu hendak hentam Perdana Menteri sedangkan BOD diperdayakan? Saya tidak mempersoalkan integriti kamu. Saya cuma hendak memahami apa yang berlaku sehingga menyebabkan anak guam saya berada di sini, didakwa. Tetapi pengurusan di bawah kamu, kenapa kamu hendak menyalahkan Perdana Menteri, katanya. Muhammad Baki bagaimanapun berkata, peguam itu perlu melihat kepada keseluruhan proses dan tidak wajar bertanyakan soalan secara spesifik. Pada perbicaraan sebelum ini, Muhammad Baki dalam keterangannya berkata, BOD 1MDB diminta oleh Najib untuk tidak menghabiskan masa dengan meneliti transaksi lepas syarikat. Sebaliknya menumpukan kepada cadangan usaha sama dengan PSI. Muhammad Baki berkata, perkara itu disampaikan Najib melalui panggilan telefon selepas beliau Najib selesai bercakap dengan Jolo ketika mesyuarat lembaga pengarah 1MDB pada September 2009. Saksi itu merujuk kepada mesyuarat BOD yang dihadirinya yang turut disertai Jolo yang mana ahli perniagaan itu mendakwa menerima panggilan telefon daripada Najib. Najib 68 didakwa menggunakan kedudukan beliau ketika itu untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara
PSC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda, 44, pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan bagi melindungi ahli parlimen pekan itu daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Perbicaraan di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan bersambung esok.